Ah, Tapi untuk mereka yang sudah pun sedia maklum tentang fenomena-fenomena alam semula jadi, sudah pasti anda merupakan peminat setia semua pautan media sosial di Planetarium Negara. Dan seterusnya kita akan berbincang tentang satu lagi fenomena, iaitu gerhana bulan penuh yang mungkin kita rasa hanya boleh kelihatan pada setengah-setengah kawasan sahaja. Mungkin betul, mungkin tidak. Kita bersama dengan tetamu saya, Encik Chong Zekhian yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara. Terima kasih Encik Chong kerana sudi bersama kami. Terima kasih, Terence. Kita berdua bercakap pasal gerhana ni macam tak apa. We will leave the elephant in the room. Dan kita terus mendefinisikan secara umum apakah fenomena gerhana. Okay. Terima kasih, Terence. First of all, terima kasih kepada SPM kerana menjumpa kami, Planetarium Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk berkongsi sedikit tentang gerhana yang akan berlangsung pada minggu depan. So, pada 8 November 2022, pada waktu maghrib, sebenarnya kita boleh nampak gerhana bulan penuh. Okay. Sebenarnya apa yang akan berlaku ialah pada masa itu bulan dia akan mengorbit dan melintas masuk ke dalam bayang-bayang bumi yang gelap. So ada dua bayang bumi di mana kita panggil dia sebagai kawasan penumbra dan kawasan umbra. So apabila bulan tu dah mula bergelap masuk ke dalam kawasan umbra, kita akan nampak bulan tu sebahagiannya kelihatan gelap. Kemudian bila dia keseluruhan dah masuk ke kawasan umbra, dia akan bertukar warna menjadi merah. Merah sebab lintasan cahaya daripada matahari yang memasuki atmosfera. So bila dia masuk atmosfera, dia akan terbias dan sampai ke bulan dan menghasilkan kesan kemerahan tu. Inikah yang dipanggil blood moon? Ya, normally mereka selalu guna term tu, tapi sebenarnya dari segi term yang sebenarnya adalah gerhana bulan penuh. Ya, dan kalau kita ingin melihat gerhana tu, rasanya kawasan-kawasan tertentu saja boleh mendapat pengamatan yang sepenuhnya. Ya, betul. Jadi di mana lokasi paling sesuai untuk rakyat Malaysia? Okey, untuk di Kuala Lumpur, malangnya kita tak dapat lihat gerhana penuh tu pada masa yang dia sedang kemuncak, sebab dia agak dekat ufukan horizon. So kalau nak tengok pun kita kena pergi ke tempat yang agak tinggi, dan mungkin pergi ke tempat tepi pantai timur, ataupun yang paling lebih sesuai kalau rakan-rakan kita di Sarawak, di Sabah, memang boleh melihat gerhana penuh dengan lebih jelas lah compare tu dengan Semenanjung. Rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, anda begitu beruntung. Untuk yang berada di Kuala Lumpur, adakah ada cara untuk kita melihat gerhana ini? Selain daripada pergi ke tempat yang paling tinggi, yang mungkin di apartmen yang tinggi ke ataupun di gunung yang tinggi ke, tak ada cara lain. Tapi untuk Planetarium Negara, kami akan buat live feed, siaran langsung daripada tempat lain dalam Facebook Planetarium Negara, untuk kita tunjukkan kepada masyarakat Malaysia lah, untuk lihat bagaimana gerhana fenomena astronomi ini berlaku. Pakai binoculars pun cukup ke? Boleh. Ya? Sebenarnya kita boleh pakai binocular kalau kita boleh nampaklah di tempat tu. Sama ada kita gunakan binocular ataupun sebenarnya guna mata kasar pun boleh. Cuma dia kecil. Tak nampaklah permukaan dia kan. Kalau nak lihat dengan lebih jelas, kita boleh gunakan binocular ataupun teleskop. Anda juga kalau mereka pun boleh guna kamera yang ada zoom, fungsi zoom lens tu, dia boleh guna tu untuk tangkap gambar gerhana tu dengan jelas. Dan fenomena ni berapa kali setahun ia berlaku? Biasanya dia akan berlaku dua kali setahun. Biasanya dia pairing, maknanya berpasangan. Maknanya kalau gerhana bulan berlaku dahulu, so 2 minggu kemudian akan berlaku gerhana matahari. Kemudian mungkin satu kali lagi gerhana bulan
di penghujung tahun. Sekali lagi mungkin dia berlaku gerhana bulan. Dan 2 minggu kemudian dia akan berlaku gerhana matahari. Jadi 2 minggu selepas ini kita akan ada gerhana matahari? Sebenarnya untuk tahun ni gerhana bulan ni adalah untuk tahun ni dah yang terakhir lah. 2 minggu sebelum ni ada gerhana matahari. Wow, jadi ini adalah fenomena alam yang sememangnya sungguh istimewa untuk kita perhatikan. Kalau anda belum pernah melakukannya, ini adalah lebih istimewa daripada menonton skrin sebenarnya. Jadi kalau anda berada di Sabah dan Sarawak, anda boleh lakukannya secara langsung, melihat pada ketika waktu maghrib ya. Waktu maghrib. Jadi selepas solat tu kita boleh keluar dan menonton secara live di angkasa kalau anda berada di Sabah, Sarawak dan juga Pantai Timur. Tapi untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, perlu pergi ke tempat yang tinggi dan juga menggunakan binoculars. Yes. Ataupun boleh datang ke Planetarium Negara, ada watch party. Secara fizikal kami tak buat pencerapan secara untuk fenomena ni sebab kita memang tak nampak landscape sekitar Planetarium pun tak menggelakkan. Tapi untuk pada masa yang sama sebenarnya pada hari itu kita bukan saja boleh tengok gerhana bulan, tapi kita boleh juga tengok planet Mushtari, planet Zuhal. Ya. So kalau ada teleskop yang boleh membantu, itu lagi baguslah. Boleh lihat daripada teleskop untuk tengok planet tersebut. Ini macam berlaku suatu... ya, dalam masa yang sama ada gerhana bulan, ada planet Mushtari, ada planet Zuhal. The planets are aligning. Jadi aligning. Anda tidak lepaskan peluang ini, terutama sekali kepada mereka yang berada di Sabah, Sarawak. Ini adalah peluang keemasan. Untuk yang ingin menonton secara Facebook Live, bagaimana untuk mereka lakukannya? Planetarium Negara, sila pautkan semua laman media sosial anda. Okey. Untuk bagi mereka yang berminat untuk melihat gerhana bulan penuh secara live daripada Planetarium, boleh masuk ke dalam Facebook Planetarium Negara. Kami akan buat satu link dekat Facebook. Kami akan sentiasa update apa yang berlaku nanti. Jadi 6.53 petang hingga 9.56 malam. Itu adalah masanya yang mana anda boleh melawat ke laman Facebook Planetarium Negara untuk melihat secara langsung siarannya. Dan sekali lagi kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, anda cukup beruntung kerana mampu saksikan secara live, betul-betul tanpa perlukan sebarang alat bantuan. Dan untuk kita di Kuala Lumpur, sekali lagi, pergilah ke tempat yang tinggi, bawa binoculars, sudah pasti adalah pengalaman yang tidak akan anda lupakan. Terima kasih Encik Jong kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebelum itu, ada apa-apa pesanan untuk peminat-peminat astronomi di luar sana tentang pelbagai bantuan yang diberikan oleh Planetarium Negara dan juga alat-alat mengajar untuk mereka yang ingin tahu dengan lebih lanjut tentang fenomena alam? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena alam ni, fenomena astronomi ni, kami selalu ada update dalam Facebook kami. Dan untuk makluman semua, tahun depan ada juga berlaku 2 kali lah, at least 2 kali gerhana matahari penuh berlaku pada pada 20 April 2023. Iaitu masa hari raya. Wow, banyak untuk kita sambut. Di Malaysia kita boleh nampak, kita boleh nampak terutamanya yang bernasib baik kepada rakan-rakan kita di Sabah lah. Sekali lagi mereka bernasib baik. Mereka boleh nampak. Sebab liputan mereka lebih besar. Dia punya coverage matahari itu lebih besar. Ini sungguh tidak adil tu. Apapun, anda cukup bertuah kepada yang berada di Sabah Sarawak untuk melihat fenomena alam ini. Di kalender Planetarium Negara, apakah selain daripada gerhana yang sudah pasti perlu ditonton, adakah ada fenomena-fenomena lain? Seperti yang saya katakan tadi, adalah gerhana matahari penuh pada bulan 20 April. Kemudian ada lagi yang dua lagi fenomena, iaitu gerhana bulan penuh pula pada 5 hingga 6 Mei. Itu boleh lihat dari Malaysia juga. Dan gerhana matahari Anulus pada 14 Oktober, tapi itu tak dapat dilihat di Malaysia sebab dia berlaku di benua Amerika. Dan yang terakhir sekali adalah gerhana bulan Separa pada 29 Oktober. Itu boleh dilihat daripada Malaysia juga.
Untuk melihat kalender selengkapnya, lawatilah Planetarium Negara di semua pautan media sosial mereka kerana mereka akan sentiasa mengemaskini sebarang perubahan. Mungkin ada komet ke apa ke yang perlu anda lihat. Semuanya akan dikemaskini di laman-laman sesawang dan juga laman media sosial Planetarium Negara. Terima kasih Encik Jong kerana sudi bersama kami. Kita berdua berbincang berkaitan gerhana. Dan kita berehat seketika.